Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Aku harap semua geng-geng puaka berada dalam keadaan sihat sentiasa dan ceria-ceria selalu. Kepada yang baru lagi subscribe ke Zaf Channel, aku ucapkan terima kasih dan selamat datang ke malam puaka guys. Kepada korang yang masih lagi dah lama tengok tetapi belum tekan button subscribe, aku harap korang sudi tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru korang takkan terlepas. Dan lagi satu, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua geng-geng puaka yang sudi join membership. Kepada korang yang masih tak tahu lagi, Zaf Channel sudah ada geng puaka membership. Apa yang akan dapat kalau join ni? Korang akan dapat konten-konten eksklusif, stiker-stiker, nama pun tukar menjadi warna hijau. Daripada nama tak ada apa, terus jadi warna hijau. Dan yang paling menarik, kalau ada giveaway, hanya membership saja yang akan berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang menarik yang bakal membuatkan anda pisang apabila mendapat hadiah itu. So, sudi-sudikanlah RM5 je sebulan. Itu paling low lah tu kan. Dan terima kasih sebab itu amat membantu Zaf Channel untuk berkembang lebih maju. Pada malam ni guys, kisah macam biasa berlaku kepada Wani, seorang remaja yang baru berusia 20 tahun dan terus ingin mencari rezeki demi menolong keluarga. Tetapi ada sesuatu yang menyeramkan terjadi kepada Wani sewaktu dia merantau daripada Kedah ke negeri Selangor. Tak nak buang masa, kita teruskan guys dalam malam puaka. Let's go guys. Hihi. Tiba-tiba tak ada apa pun kan, padahal seram. Lantaklah suka hati lah. Let's go. Kalau kita bercakap pasal remaja yang baru menjangkau usia 19 tahun, 20 tahun, apa yang korang terfikir? Kebiasaannya, remaja-remaja yang baru orang cakap dapat sayap ni, selepas saja habis belajar, selepas saja dah tamat form 5 apa semua, pada masa inilah mereka ni aku boleh cakap bersemangat sama ada nak sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi, master ke, degree ke, diploma ke, ataupun terus mencari kerja. Orang cakap kalau burung tu dah pandai nak terbang, pada masa inilah dia nak mengembangkan sayap dia sebesar-besar yang boleh. Tengok seluruh dunia yang indah ni, apa peluang yang mereka ada. Dan itulah yang terjadi kepada Wani. Pada usia 20 tahun lagi, Wani ni dah decide untuk tak nak sambung belajar, semata-mata nak bantu keluarga dia. Lagi-lagi pula, Wani ni ada 4 orang adik-beradik. Dan Wani ni yang paling sulung. Adik-adik dia ni ada yang masih belajar lagi dan ada yang masih kecil pun lagi. So tanggungjawab tu dah mula dirasai oleh Wani ni. Dan Wani ni pula keluarga dia bukanlah daripada keluarga yang senang. Orang cakap keluarga yang sederhana, yang orang cakap cukup-cukup makan lah. Lagi pula nak tampung pendidikan sekarang dah mahal apa semua kan. Dan keluarga si Wani ni tinggal di area Kedah, Alor-Stark sana tu. So apabila Wani ni bagi tahu mak bapak dia yang dia nak terus mencari kerja semata-mata nak meringankan beban mak ayah dia, terus mak Wani ni memang menyokong. Tetapi ayah dia bernama Bukhari ni dengan misai melentik macam tu, ayah dia cepat-cepat cakap kat Wani ni, hang ni cubalah tunjuk contoh yang baik sikit kat adik-adik hang ni. Hang nak cari kerja, ayah hantar hang belajar, ayah selama ni support hang belajar, ayah nak tengok hang ni mengharumkan nama family ni. Hang pergilah sambung kan, banyak lagi peluang. Hang pergi belajar dulu, ini hang tak payah fikir pasal keluarga. Tetapi Wani ni tetap berkeras dengan pendirian dia. Dia cakap ke ayah, ayah, Wani ni kakak, Wani nak bekerja semata-mata nak meringankan beban. Tengoklah mak dengan ayah dengan adik-adik lagi. Kalau Wani tak berkorban, siapa lagi ayah? Ayah pun kerja pun apa je kan, sikit-sikit je. Ayah pun kerja, kadang-kadang ada duit, kadang-kadang tak ada duit. Sebab ayah dia ni berniaga goreng pisang macam tu lah bersama mak si Wani ni. So selepas dah berbeta macam tu, bapak dia pun walaupun berat hati tetapi bersetuju untuk Wani ni pergilah. Kalau hang rasa hang dah besar, hang pergilah kerja, tak apalah.
Tapi hang jangan lupa keluarga hang. Wani pun menganggukkan kepala. Apply tempat kerja, carilah dekat Kedah apa semua. End up Wani ni dapat satu peluang yang menawarkan gaji yang tinggi dengan taraf pendidikan dia tu, dan kerja yang Wani ni bakal dapat merupakan pekerjaan yang Wani ni minat dalam bidang IT apa semua. Walaupun dia dah apply banyak tempat dekat area Kedah ni, yang merunsingkan hati mak si Wani ni apabila tempat kerja yang Wani bakal terima ni bukan dekat Kedah, tapi dekat mana? Dekat negeri yang selalu ada problem air. Hampa ni boleh fikir dah kat mana kan? Dekat Selangor. So perpisahan pasti berlaku. Manalah mak, seorang mak, lagi-lagi pula anak perempuan baru berusia 20 tahun, manalah tak berat hati. Lalu mak Wani ni pun cakaplah dekat anak kesayangan dia ni, "Wani oi, hang ni nak pergi Selangor, hang tahu tak? Mak berat hatilah, punya banyak mak tahu hang nak kerja, nak menolong keluarga. Tapi masalah dia, slang kau Zaf dah tak macam Kedah dah." Pergi mam lah kan, hentam je lah. Tapi mak ni risau Wani, hang pergi Selangor je kang, ada problem air sana tu dah lah selalu ada problem. Hang duk Kedah ni, hang kerja je lah kat sini, banyak kerja. Kan nanti mak tak boleh tengok kau, sakit makan kau semua mak tak boleh jaga. Lalu Wani ni cakap, "Mak, jangan risau mak. Wani pandai dah jaga diri. Plus Selangor tu masih Malaysia lagi. Cumanya mak, Wani nak minta tolong mak lah. Sebab kan Wani ni baru dapat kerja. Tempat kerja Wani tu pula tak ada pula menyediakan tempat tinggal untuk pekerja. Bermaksud kena sewa sendiri. Wani manalah ada duit mak. Mak, ada cara tak mak? Mak, untuk Wani tetap nak pergi Selangor tu mak, gaji dan kerja ni memang boleh menampung keluarga mak. Memang Wani boleh tolong." Lalu sebaik saja Wani dah cakap macam tu, mak dia fikir. Pam! Mak dia cakap, "Tak apa Wani. Kebetulan hang ingat lagi tak makcik dan pakcik hang? Pakcik Tursani dengan makcik PA hang. Kan dia orang duduk kat Selangor." Lalu mak dia pun call lah pakcik Tursani dengan makcik PA ni. Ni anak buah hang ni, dia dapat kerja kat Selangor. Masalah dia tak ada tempat tinggal. Boleh tak kalau dia ni nak tinggal dengan hang?" Kebetulan pula pakcik Tursani dia makcik PA ni memang menetap dekat Selangor tu. Cumanya diorang ni ada keluarga yang agak besar, 6 orang anak, 3 lelaki dan 3 perempuan. Tapi disebabkan makcik PA ni memang dah rapat dah dengan keluarga si Wani ni, lagi pula makcik pakcik kan, manalah kisah. Lalu makcik PA ni pun cakap, "Boleh lah, anak-anak aku pun bukannya tak kenal anak hang si Wani tu. Aku pun dah anggap dia macam anak aku dah," makcik PA cakap. Lalu legalah sikit mak si Wani ni kan. Selepas dah berbincang, sampailah hari di mana Wani ni daripada Kedah ni nak pergi ke Selangor, menaiki bas. Lalu menangislah mak si Wani ni, macamlah anak dia tu nak pergi travel overseas kan. "Wani, hang jangan lupa lah, setiap bulan hang baliklah rumah. Kalau tak pun hang kirim duit je, cukup dah, tak apa kan. Mak tak kisah pun, janji hang janganlah lupa keluarga kan." Berpeluk drama swasta apa semua. Wani pun menaiki bas meninggalkan ibu bapa dia dan juga keluarga dia untuk pertama kali demi mencari duit untuk membantu keluarga dia yang susah ni mengubah kehidupan kepada yang lebih indah. Sepanjang si Wani ni tinggal bersama pakcik Tursani dan makcik PA ni, makcik PA melayan si Wani ni seperti anak dia sendiri. Kalau Wani ni tak ada duit untuk naik teksi, untuk naik bas pergi di tempat kerja, untuk pergi bekerja tu, makcik PA ni lah yang menghulurkan duit. Sehingga kan Wani ni dah sebersalah dah. Beberapa kali Wani ni cuba juga tak nak menyusahkan makcik dan pakcik dia. Ada tu menipu lah, sampai ke walaupun duit tu cukup-cukup je, dia sanggup tak nak minta makcik dan pakcik dia. Tapi makcik PA ni tidak membezakan Wani antara anak dia. Dia anggap Wani ni seperti anak dia sendiri. Kalau jalan hujung minggu ke apa, kiranya duit Wani ni takkan tersentuh. Sebab makcik PA ni pernah cakap kat Wani, "Wani, hang jangan risau. Mak hang dah pesan dah dekat makcik PA ni untuk jaga hang sebaik yang boleh. Hang jangan risaulah. Makcik ni bangga betul dengan hang ni tau. Sebab hang ni sanggup datang jauh-jauh negeri yang tak ada air ni kan. Semata-mata nak apa? Nak tolong keluarga
keluarga hang. Makcik happy macam tu. Lalu itu telah menyenangkan hati Wani ni. Bertambah pula Wani ni memang rapat dengan anak-anak makcik PA ni, yang 6 orang ni. Sebab macam aku cakap tadi, anak-anak makcik PA ni ada 3 lelaki, 3 perempuan. Yang paling kecil baru berusia 7 tahun yang bernama Mia. Dan yang paling tua pula baru saja berusia 26 tahun yang bernama Syafiq. Jadi apabila dah rapat tu, memang ceria lah hidup Wani ni. Tetapi dalam keceriaan Wani bersama keluarga makcik pakcik dia ni, berlakulah satu kejadian. Dikatakan ada satu hari ni, macam biasalah, sebaik saja Wani pergi bekerja kat office dia tu, Wani ni akan pulang ke rumah pada pukul 6 petang. Selepas menaiki Grab, sampai je depan rumah, dekat depan pagar tu dia dah boleh dengar dah seolah-olah makcik PA ni dekat dalam rumah menjerit-jerit, meronta-ronta. Walaupun Wani ni pada awalnya dia terkejut. Apa hal pula ni kan? Apa hal makcik aku macam ni pula? Apa hal slang aku pun macam ni? Aku tak faham lah. Susah lah nak cakap Kedah kan. Sorry lah geng poker, aku cuba ni kan. Lepas tu dia pun jam, dia tengok je daripada luar tu kan. Daripada luar lagi, si Wani ni dah dengar dah suara makcik PA ni. Abang, kenapa abang? Kenapa dia tinggalkan PA abang? PA tak boleh terima kenyataan. Lepas Wani dah dengar macam tu, lagilah menjadi persoalan. Tiba-tiba salah seorang anak perempuan yang rapat dengan Wani ni, yang bernama Sheila, anak puan PA ni, makcik dia ni, berlari keluar dalam keadaan menangis-nangis, terus memeluk si Wani ni. Lalu Wani pun tanyalah, Sheila sabar Sheila, walaupun dia tak tahu apa ni. Sheila sabar ni, akak Wani ada ni. Kenapa tu? Kenapa makcik PA menangis tu Sheila? Sheila pun cakap dekat Wani ni, Akak, Abang Nabil. Kenapa Abang Nabil? Sabar. Wani ni cuba bersabar ni, walaupun dia tak tahu lagi sebab apa ni kan. Sheila tak bagi tahu ni. Sheila bagi tahu akak. Kak Wani, Abang Nabil. Lalu dah 2 kali dah Sheila ni ulang. Wani ni dah geram. Wani ni pun bisik lah secara perlahan-lahan dekat telinga Sheila ni. Sheila, sebelum kau lempang muka kau bagi tahu akak, apa hal ni kan? Kenapa kau menangis? Pakcik, makcik semua menangis ni. Pam! Terus si Sheila ni tolak si Wani ni. Akak tak faham. Abang Nabil dia kemalangan. Dia meninggal. Abang Nabil kena langgar lori. Tergamam si Wani apabila dengar si Sheila ni cakap yang salah seorang adik-beradik dia yang merupakan Abang Nabil ni telah meninggal dunia dilanggar lori. Dikatakan pada masa tu abang dia, si Nabil ni, tengah menaiki motosikal untuk pulang ke rumah selepas balik daripada kerja. Tetapi disebabkan hujan lebat pada hari itu, Allahu Akbar, Nabil telah pun dirempuh oleh lori dan diseret sejauh 5 km guys. Allahu Akbar. Mayat ataupun jenazah arwah Nabil ni dah hancur dah. Sebab apa? Yalah, korang bayang kena seret 5 km. Dan sebab itulah kenapa makcik PA meronta-ronta, tidak boleh terima yang anak dia Nabil telah pun meninggal dunia dalam satu kemalangan maut. Macam TV3 kan? Redha je lah Mat. Perkabaran sedih yang diterima oleh Pakcik Tarsuni dan Makcik PA ni tentang kemalangan maut yang menyebabkan anak diorang meninggal dunia dalam keadaan yang teramat tragis. Korang boleh bayang tak? Diseret lori sejauh 5 km. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Kesiannya. Dan Wani cukup faham. Ibu bapa yang kehilangan seorang anak lebih perit berbanding seorang anak yang kehilangan ibu bapa. Bertambah pula, Wani ni cukup kenal perangai makcik PA yang menjaga anak-anak dia bagai menatang minyak yang penuh, dengan penuh kasih sayang. Even Wani pun dilayan seperti anak sendiri. Jadi apabila berlaku sesuatu yang teruk macam ni, manalah Wani tak faham kan. Sebab itulah makcik PA sewaktu pergi ziarah, pergi ke hospital untuk membuat pengecaman wajah tu, makcik PA tak boleh tahan kesedihan dia. Lalu meronta-ronta makcik PA ke hospital tu sambil ditenangkan oleh Pakcik Tarsuni ni. Makcik PA dalam keadaan dah almost hysteria macam tu, menjerit-jerit ke hospital tu.
Nabil. Anak mak, jangan tinggalkan mak, Nabil. Jangan tinggalkan mak. Why you left me? Nak juga speaking, Mat. Dalam sedih-sedih pun kan. Kenapa tinggalkan mak? Lalu, even pakcik dia, kan, suami dia tu cuba tenangkan PA. Sabar PA, reda PA. Tak nak, jangan halang aku. Bangunlah, bangunlah. Sebabkan keadaan dah bertambah teruk macam tu, Makcik PA pun terpaksa diseret pulang oleh anak-anak lelaki Makcik PA ni. Sebabkan keadaan dah terlalu menyedihkan ataupun boleh cakap dah huru-hara dah kat hospital tu. Sebaik seminggu berlalu selepas pengecaman wajah kat hospital tu, perangai Makcik PA ni dah berubah dah. Wani cakap Makcik PA yang dulunya seorang ibu yang ceria, yang suka buat lawak, yang pandai memasak, dah mula lebih banyak termenung. Kadang-kadang tu perangai Makcik PA menakutkan anak-anak diorang. Sebab apa? Sebab perangai Makcik PA sejak kematian arwah Nabil, anak lelaki dia ni, Makcik PA kadang-kadang tengok berita pun ada masa dia boleh gelak. Padahal berita tu dan ada masa juga kadang-kadang waktu makan pun Makcik PA ni tiba-tiba menangis. Pada awalnya keluarga Makcik PA ni ingat, kenapa mak aku nangis? Pedas sangat ke lauk ni apa kan? Tapi tak guys, itulah gangguan emosi yang dialami oleh Makcik PA ni. Tengah makan-makan lepas tu tiba-tiba gelak. Lalu itu telah membuatkan suami dia iaitu Pakcik Tarsuni ni teramat risau dengan keadaan isteri dia yang dah teramat teruk, sehingga kan even tidur pun dah tak tidur sekatil dah. Makcik PA ni setiap malam akan kurung diri dia di dalam bilik arwah anak lelaki dia, si Nabil ni. Dia akan duduk sorang-sorang sebabkan perangai Makcik PA yang tak boleh terima kehilangan seorang anak ni, duduk berkurung tak nak bergaul dengan anak-anak dia ni. Berlakunya satu kejadian yang cukup menyeramkan bagi si Wani, dan bukan Wani saja, termasuk anak-anak Pakcik Tarsuni ni guys. Rumah tu seakan-akan telah mengalami satu gangguan yang amat menyeramkan. Wah, aku buat je macam ni. Aku tahu korang kat komen ni gelak-gelak kan. Come on lah, support lah sikit. Aku nak cuba feel seram ni. Sejak daripada kematian arwah si Nabil, anak kepada pakcik dan makcik si Wani ni, keadaan rumah tu dah tak seperti dahulu sewaktu Wani awal-awal tiba dan menetap kat rumah pakcik dan makcik dia ni. Daripada dulu keadaan rumah tu yang ceria dengan penuh gelak tawa, Makcik PA ni dah tak macam tu dah. Macam aku cakap, lebih suka berkurung. Kalau lepak pun cakap merapu, kadang-kadang menangis, kadang-kadang tergelak. Jadi si Wani ni dah rasa rumah tu dah cukup menyeramkan. Makin hari makin seram. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab dikatakan hampir setiap malam Wani ni pukul 2-3 pagi dia akan terdengar suara seakan-akan orang tengah menangis dan meminta tolong. Tolong, lepaskan aku. Tolonglah, jangan seksa aku. Itulah suara yang Wani akan dengar, aku boleh cakap hampir setiap malam. Dan suara ataupun bunyi ni telah mengganggu Wani untuk tidur lena. Sebab apa aku cakap macam tu? Bukan hanya suara yang didengari oleh Wani ni, ada juga setiap malam akan bunyi seolah-olah orang tengah berlari dalam rumah tu. Ada juga bunyi pinggang mangkuk pukul 2-3 pagi. Dan bertambah teruk yang membuatkan Wani dan juga anak Pakcik Tursani, Sheila ni, sebab ada orang satu bilik kan, yang paling takut kalau korang nak tahu, ada juga Wani dan Sheila ni terdengar time diorang dah tidur bunyi cakaran daripada arah tingkap. Ada satu kejadian yang membuatkan Wani dan juga Sheila ni nak tak nak terpaksa bagi tahu Pakcik Tursani ni. Sebab apa? Pada hari Sabtu malam tu, si Sheila dengan Wani ni tengah tengok Netflix dalam bilik. Dalam bilik si Sheila ni tengah baring atas katil kan, tengah tengok Netflix.
tiba-tiba diorang terdengar bunyi suara yang sama, bunyi suara tangisan tu. Cumanya kali ni selepas suara tu menangis, suara tu ada berkata, Wani, Sheila, bukalah tingkap ni. Buka tingkap ni. Tolonglah aku. Sayup-sayup kedengaran. Pada masa ni, Wani dan juga Sheila dah dengar tapi diorang buat macam tak dengar. Sebab apa? Sebab terlalu takut. Pada masa tu pun jam dah pukul 3 pagi dah. Diorang ni pun tak reti nak tidur ke? Kan dah kena ganggu. Geram pula aku kan. So bila macam tu, tetapi yalah sifat manusia takut-takut pun, Wani ni cuba juga menjeling ke arah tingkap. Manalah tahu dia tersalah dengar kan. Dan sebaik saja Wani pandang ke arah tingkap, korang nak tahu apa Wani nampak? Wani nampak satu susuk tubuh pocong dan wajah pocong tu dalam keadaan hancur, berdarah-darah. Meminta untuk Wani dan juga Sheila tolong dia. Pocong tu seakan-akan menghantuk kepala dia dekat tingkap sambil dalam keadaan berdarah tu, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Dan itulah yang telah menyebabkan si Wani ni nak tak nak dia bagi tahu juga pakcik Tursani. Dia cakap sejak kematian arwah anak pakcik, Wani nak cakap sikit kat pakcik lah. Lepas tu pakcik dia, belum Wani ni sempat cakap, pakcik Tursani ni terus cakap kat Wani, Wani, tak apa Wani, pakcik tahu. Wani ni pun bila pakcik dia dah cakap yang tu, pakcik pun terkena ke? Lah Wani ingatkan Wani seorang je pakcik, apa tu? Tak apa Wani, tak apa. Itu semua gangguan. Yelah, faham lah Wani. Kau tengoklah isteri pakcik, makcik PA tu, gangguan emosi. Jadi apabila gangguan emosi ni, makhluk-makhluk halus, jin, setan ni semua memang suka mengacau. Tak apa. Yang penting pakcik nak pesan kat Wani ni, Wani ni dah macam anak pakcik. Yang paling penting, kalaulah Wani terdengar bunyi-bunyian macam tu, bacalah surah ayat-ayat Quran. Kalau betul Wani takut, pergi ambil wuduk. InsyaAllah jin dengan setan ni semua takkan ganggu. Janganlah risau. Walaupun dalam hati Wani, apa yang pakcik dia cakap tu tak cukup untuk meyakinkan dia. Sebab bagi si Wani ni, engkau memanglah tak takut. Aku ni bukannya macam kau kan. Aku ni duduk kat sini menetap, menompang macam ni kan. Alamak, tiba-tiba kena ganggu kan. Aku nak kerja elok-elok, nak tolong keluarga aku. Tiba-tiba makcik PA ni bawa pula gangguan macam ni kan. Dengan tak betul pula. Gelak-gelak macam tu kan. Aku pun geram dengan makcik PA ni. Dah anak tu meninggal, redo je lah. Tetapi yang bertambah teruk apabila ada satu hari ni, selepas gangguan tu semua telah terjadi dekat rumah pakcik dan makcik si Wani ni, keadaan bertambah teruk sewaktu diorang satu keluarga, kecuali makcik PA je. Pada masa ni makcik PA berada dekat kawasan dapur tau. So diorang satu keluarga ni dah duduk dah kat meja makan ni. Anak-anak pakcik Tursani termasuk Wani ni semua tengah duduk kat meja makan tu, dah nak menikmati makanan lah. Tetapi makcik PA ni dekat dapur tungtang-tungtang, tak tahulah apa dia buat kan. Sekali nampak makcik PA ni ke depan. Pada masa ni Wani menjeling lah ke arah makcik PA. Nampak makcik PA, korang nak tahu, dia bawa dulang. Dan dalam dulang tu, even suami dia, pakcik Tursani ni pun perasan. Makcik PA bawa satu mangkuk yang berisi nasi yang teramat banyak. Dan ada juga lagi satu mangkuk yang berisi limau-limau purut yang telah dipotong-potong. Dan yang paling mengejutkan, yang membuatkan tekak si Wani ni, tengah makan ayam asam pedas ni, dia buat kembang tekak, rasa nak muntah. Sebab apa? Sebab dalam banyak-banyak bekas dalam dulang tu, ada satu bekas yang berisi daging mentah. Wani ni nampak makcik PA ni bawa dulang tu dengan tergedik-gedik, tiba-tiba nangis gelak kan. Dah mental punya pasal. Terus meluru masuk dan hempas pintu. Pintu siapa? Pintu bilik arwah si Nabil ni. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Jadi pakcik Tursani ni pun pandang ke arah Wani, dan pakcik Tursani ni pun cakap, Wani, tak apa. Biar je. Kita makan je sini. Tak apa. Pakcik faham. Tak apa. Dan anak-anak pakcik Tursani ni pun dah mula dah. Muka dah berubah dah. Dah pandang satu sama lain dah. Sebab kelakuan mak dia ni pada malam ni agak pelik sikit. Tetapi dalam tenang-tenang tu, diorang meneruskan makan malam tu. Tiba-tiba yang membuatkan pakcik Tursani ni tiba-tiba rasa macam, apa benda ni? Sebab apa? Sebab hidung dia
terhidu, seolah-olah bau ada orang bakar kemenyan. Jadi pada masa tu terus pakcik dia cakap dekat anak sulung dia ni yang bernama Syafiq ni tadi, Syafiq, kau duduk sini jap, kau layanlah semua ni. Wani pun duduk, makan. Pakcik minta diri dulu. Lalu pakcik tu Sani pun pergi ke arah dapur, cuci tangan apa semua dan terus menuju ke bilik arwah Nabil ni, di mana makcik PA ni ada kat dalam tu. Tak tahulah buat apa, dengar bunyi tuntang-tuntang kan. Lalu pakcik tu Sani pun ketuk lah. Tak. PA, buka pintu PA, buka pintu PA. Senyap, makcik PA ni seakan-akan relax je. Tak layan pun pakcik tu Sani. Pakcik tu Sani makin bengkak lah sebab bau kemenyan tu memang datang daripada arah dalam bilik tu tau. Ketuk lagi. Tak. PA, aku cakap ni, buka PA. Apa yang kau buat ni? Ya Allah, terbakar rumah ni jap kang. Buka PA pintu ni sebelum aku terajang pintu ni. Pada masa ni, anak-anak pakcik tu Sani termasuk Wani dah rasa takut dah sebab first time diorang tengok pakcik diorang dalam keadaan marah, dah hampir nak mengamuk tu. Selepas dah berkali-kali pakcik tu Sani ni suruh makcik PA ni buka pintu, tidak diendahkan. Lalu apa lagi? Pakcik tu Sani pun terajang pintu tu. Terkejut semua anak-anak dia termasuk Wani kat meja makan tu. Dan anak pakcik tu Sani yang paling muda yang aku cakap, Mia berusia 7 tahun ni, menangis sebab terlalu kuat bunyi hempasan tendangan daripada pakcik tu Sani ni. Sebaik saja pintu tu terbuka, alangkah terkejutnya pakcik tu Sani. Lalu pakcik tu Sani pun terus cakap, Allahu Akbar, ya Allah. PA, apa kau buat ni? Na'udzubillah. Sebab apa pakcik tu Sani cakap macam tu? Korang nak tahu? Sebab dalam bilik tu keadaan ataupun suasana yang cukup menyeramkan guys. Makcik PA dalam keadaan tengah merangkak dan tangan dia meratah nasi dan juga daging mentah yang dia bawa tadi tu. Makan macam tu. Sebaik saja pakcik tu Sani marah macam tu, terus makcik PA yang dalam keadaan kerasukan ni pandang pakcik tu Sani dengan pandangan yang cukup menakutkan. Apa kau ganggu aku? Apa kau ganggu aku? Keluar. Pakcik tu Sani pun teruslah sebab dah tengok keadaan isteri dia macam tu, menjerit nama anak lelaki dia. Syafiq, Faiz, cepat tolong sini, masuk sini. Pada masa ni Wani dah teramat takut dah sebab daripada meja makan tu dia boleh nampak tau keadaan dalam bilik tu. Dan dia memang nampak makcik PA ni dengan rambut berserabai macam tu tengah ready macam singa nak attack orang tu. So Wani pun ambil tindakan, bawa anak-anak perempuan pakcik tu Sani ni duduk kat ruang tamu, basuh tangan semua, jom kumpul kat ruang tamu. Pada masa tu juga anak lelaki pakcik tu Sani ni dah mula dah dengar arahan bapak dia ni. Lalu anak dia yang paling tua, Syafiq ni pun cakap, Ayah, kenapa mak macam ni? Diorang takut lah, dalam berani-berani pun takut ke. Syafiq, Faiz, cepat pegang mak kau tu. Ya Allah, dia mak kau nak keluar tingkap tu. Diorang cepat-cepat anak beranak ni tarik mak diorang. Makcik PA dah meronta-ronta dah. Lepaskan aku. Rumah tu punyalah riuh sehingga Wani cakap, ya Allah, bulu roma ni segala bulu dah meremang dah. Memang takut dengar suara makcik PA yang garau tu. Dan dalam pada masa yang sama, tengah makcik PA tu, lepaskan aku. Sakit. Sebab apa makcik PA tu jerit sakit. Kalau korang nak tahu, pakcik tu Sani cepat-cepat cakap dekat anak lelaki dia, si Faiz ni, Faiz, jangan buat mak kau macam tu. Ya Allah, yang kau lock kaki mak kau buat apa? Jangan lock. Lepaskan mak kau. Ya Allah, aku tahulah kau suka tengok wrestling. Yang kau pergi lock mak kau buat apa? Mak kau ni kerasukan. Anak dia pergi lock mat kaki. Kalau korang tengok wrestling tu lock, manalah mak dia tak menjerit kan? Jin tu pun sakit juga. Sakit. Yang kau pergi lock buat apa bodoh? Terus marah si Jin tu kan. Dengar huru-hara macam tu, dalam setengah jam cuba juga pakcik tu Sani ni memulihkan keadaan makcik PA. Dan disebabkan keadaan dah tak boleh kawal, pakcik tu Sani pun keluar daripada bilik tu, terus mencapai handphone dan call orang-orang masjid supaya turut membantu sebab dia dah tak tahu dah macam mana nak memulihkan isteri dia yang kerasukan ni. Dalam setengah jam, beberapa orang masjid, 3-4 orang pun datang cuba menolong pakcik tu Sani mengeluarkan segala benda haram jadah yang dah pun merasuki makcik PA pada masa tersebut guys.
Alhamdulillah. Jadikanlah aku tentera fisabilillah yang tentera di kalimah harap memaduilah kita apabila persimpangan tiba. Hidup penuh dari rintangan harus ku hadapinya. Harapku tidak leka di... Jadi bila Encik Tursani dengan anak-anak dia tengok ustaz ataupun jemaah masjid yang tolong ni tadi tiba-tiba dah rap, terus Encik Tursani ni tegur kan dalam keadaan tenganga tu, ustaz, sekarang ni saya rasa tak sesuai masa ni kan nak menyanyi-nyanyi semua. Sekarang ni saya nak tahu keadaan bini saya. Terus kau, ustaz tu minta maaf. Oh, maaf lah. Tadi tu tak on the way. Alamak kan. Kawan saya ni dia pergi pasang lagu tu Fat. Terbawa-bawa pula. Okey, kita serius. Sekarang ni keadaan Puan PA ni, iaitu isteri Encik Tursani ni, alhamdulillah dengan pertolongan, kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berjaya kita merawat isteri Encik ni dan keadaan Makcik PA ni alhamdulillah lah dah pulih daripada gangguan dan juga kerasukan jin. Cumanya saya ni mewakili jemaah-jemaah yang datang ni dalam 4-5 orang ni dah di luar bidang kuasa kami. Ustaz tu cakap tau. Sebabnya saya rasa alangkah baiknya kalau Encik Tursani ni cuba mendapatkan rawatan susulan bagi merawat masalah yang dihadapi oleh Makcik PA ni. Selepas Pakcik Tursani dan anak-anak dia termasuk Wani ni dengar ustaz tu cakap macam tu, alangkah sedihnya. Ada anak dia Syafiq ni semua dah menangis-nangis dah, dan mak dia atau Makcik PA ni yang tengah duduk kat ruang tamu tu seakan-akan dah tak betul dah, tergelak-gelak. Menu kalah. Menu kalah. Sempat lagi Mat kan, dalam tak betul tu pun sempat lagi Makcik PA ni peli. Ustaz tu pun dah panas je sebab dia sokong menu pula. So bila dah tengok keadaan Makcik PA macam tu, terpaksa walaupun dengan berat hati, suami dia yang merupakan Pakcik Tursani ni terpaksa juga menelefon ambulans untuk membawa isteri dia Makcik PA ni pergi mendapatkan rawatan di hospital yang terdekat untuk mengetahui sendiri apa masalah sebenar yang dihadapi oleh Makcik PA ni. Sementara menunggu pihak ambulans datang ke rumah tu, kalau korang nak tahu, ada juga perbualan di antara ustaz bersama Pakcik Tursani ni. Ustaz ni sempat cakap dan perbualan ni didengari oleh Wani pada masa tu. Dia sempat lagi pasang telinga tau. So ustaz tu cakap, masalah je sekarang ni okey dah selesai dah Makcik PA ni. Sekarang ni saya nak minta izin dekat Cik Tursani, apa yang barang kita jumpa dalam bilik tadi tu, saya haraplah Pakcik Tursani izinkan pihak masjid saya ni untuk bawa berjumpa dengan pakar-pakar yang boleh melihat dan boleh membuat sesuatu kepada barang-barang yang kita jumpa dalam bilik tu tadi. Dan insya-Allah lah saya cubalah tolong apa yang mampu untuk kita selesaikan masalah tu. Lalu Encik Tursani pun meminta kepada ustaz tu, alhamdulillah, terima kasih ustaz, saya just nak minta maaf kalau ada banyak yang saya menyusahkan ustaz. Terima kasih kerana membantu isteri saya dan saya harap sangat ustaz tolonglah settlekan segala barang-barang yang ustaz jumpa tu. Pergilah bawalah ke masjid. Saya nak bereskan semuanya ustaz. Dan perbualan tu telah membuatkan Wani ni yang bila dia dengar, dia dah mula dah terfikir-fikir, barang apa yang ustaz ni jumpa? Apa yang ustaz ni maksudkan? Dan tentu korang pun terfikir, apa benda? Apa maksud ustaz ni? Barang yang cuba nak disettlekan, nak dibereskan tu. Kalau korang nak tahu barang apa yang dijumpai oleh Pakcik Tursani dan juga jemaah masjid ni, kita sambung kejap karang guys, di babak yang terakhir kisah pada malam ni. Alhamdulillah. Segala persoalannya bermain dalam fikiran Wani ni sejak daripada kejadian ustaz datang ke rumah untuk menolong Makcik PA ni. Akhirnya terjawab pada minggu berikutnya. Pada masa tu, Pakcik Tursani memanggil anak-anak dia termasuk Wani ni untuk dia cuba menerangkan keadaan sebenar isteri dia. Mak kepada anak-anak Encik Tursani ni dengan berat hati dalam air mata yang berlinangan, Pakcik Tursani mula menerangkan
sebenarnya ayah ni nak cakap sesuatu yang berat untuk kamu anak-anak ayah, kesayangan ayah ni terima. Kalau korang nak tahu ya, korang kena redha. Apa yang jadi dekat mak korang, korang kena kuat semangat. Mak korang ya, Wani oi, makcik korang ni ya, makcik kau sebenarnya sekarang ni dalam keadaan yang tertekan. Sakit jiwa lah orang cakap, senang cerita kan. So mak korang ni dia sakit jiwa, keadaan emosi dia terganggu. Jadi lebih elok lah kalau kita biar mak tu, makcik PA tu berehat dekat hospital. Sebab kalau kat rumah pun kita tak tahu nak menjaga macam mana kan. Lalu Wani ni pun dengan gatal mulut dia pun tanya Pakcik Tursani ni, so Pakcik, kenapa makcik PA boleh sampai macam tu Pakcik? Kalau Pakcik tak keberatan, boleh tak Pakcik cerita? Lalu Pakcik Tursani pun terus cakap kat Wani, alah, kenapalah kau tanya, dah kantoi aku nak kena cerita semua. Geram pula lah aku. Tiba-tiba Pakcik Tursani ni marah kan. Lepas tu dia menangis balik. Tapi dia tak sakit jiwa lah. Dia nangis balik kan, terkenang masalah tu kan. Sebenarnya apa yang terjadi kat mak korang tu ialah seorang mak kehilangan anak. Berat bagi ayah pun, bagi saya pun kan. Pakcik Tursani cakap memang terasa. Cumanya mak korang tu tak reda dengan ketentuan yang Allah telah tentukan, ajal maut tu. Lalu mak korang ataupun makcik PA ni ada satu hari tu, semasa dia buat pengecaman jenazah dekat hospital tu, rupa-rupanya dia dah ambil sesuatu milik anak dia, arwah Nabil ni. Sebab apa? Sebab barang yang ustaz jumpa dalam bilik, selain daripada kemenyan, daripada nasi, daging mentah tu, ustaz ada jumpa satu bekas yang macam bekas simpan jeruk tu, dan air dalam bekas tu dah mula warna coklat kehitaman. Dan apabila ustaz buka je bekas jeruk tu, yang macam jeruk tu lah, ustaz buka, bau na'uzubillah, betul-betul busuk, betul-betul hanyir, seolah-olah macam daging busuk. Dan kalau korang nak tahu, yang mengejutkan, apabila ustaz dah bawa ke masjid, dah bawa pergi jumpa pakar perubatan yang lain kan, pakar perubatan Islam tu, apa yang diorang tak sangka-sangka, dalam bekas tu rupa-rupanya cebisan daging daripada arwah anak makcik PA dan juga Pakcik Tursani yang dirembat daripada hospital. Makcik PA ni bawa balik. Sebab apa dia bawa balik? Semata-mata dia tak boleh terima. Dengan cara itulah dia menyeru supaya Corin ataupun konon-kononnya anak dia akan pulang ke rumah. Dan sebaik saja Wani dengar penjelasan pakcik dia macam tu, anak-anak dia terkejut, seakan-akan tak terima kenyataan. Ya Allah, setergamaknya mak dia sampai sanggup mengamalkan ilmu untuk berjumpa balik dengan arwah Nabil ni. Lalu Wani pun tak tahu nak cakap apa dah pada masa tersebut. Patutlah selama ni dia terdengar, dia ternampak kelibat arwah, dengar suara orang menangis, dan beberapa kali patutlah dia pernah dengar makcik dia ataupun makcik PA ni seakan-akan berborak seorang diri. Rupa-rupanya makcik PA telah menyeru jin, konon-kononnya untuk melepaskan kerinduan dia. Na'uzubillah. Lalu apabila dah jadi macam tu, malang sekali bila makcik PA tidak meredoi kehilangan seorang anak yang dah tentu-tentu ditakdirkan oleh Allah. Itulah yang terjadi. Sehingga ke hari ini makcik PA sudah gila, ataupun aku boleh cakap kewarasan otak dia tidak sama seperti dulu, dan itu telah menyebabkan keluarga Pakcik Tursani ni kehilangan satu permata yang selama ini menjaga diorang. Dan ingatlah geng puaka, Ustaz Zah pula nak pesan, perpisahan itu pasti, setiap pertemuan pasti ada penghujung. Kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal penyakit. Bertaubatlah semua. Tiba takut kan. Jadi itulah pengajaran dia. So korang nak apa lagi? Habis lah. Yeah.
Jadi itulah saja kisah pada malam ni. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih lagi memberi kita kesempatan untuk berhibur. Bukanlah berhibur pun, untuk kita mengambil segala pengajaran yang boleh diterapkan dalam diri kita. Janganlah sesekali, tak kisahlah korang hilang mak bapak ke, anak ke, orang tersayang ke, suami isteri ke, tolonglah janganlah korang ternoda ataupun terhasut oleh hasutan iblis dan syaitan yang seperti kita tahu cuba menyesatkan kita. Yang kalau korang nak terhasut pun dengan hasutan Zaf, join geng membership puaka. Itu hasutan tu boleh. Sebab apa? Sebab korang akan dapat tengok video-video special. Dan aku nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada semua geng puaka yang telah join membership. Aku harap korang terhibur dan nantikan konten special khas buat geng puaka membership. So aku harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. Aku harap korang dapat pengajaran yang terbaik semua datangnya daripada Allah, yang kurang semua datangnya daripada aku. Aku minta maaf. Aku harap korang terhibur dan kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang, guys. Stay safe, stay healthy. We are road to 10k subscriber.